Hai, salam sejahtera. Kita kembali lagi untuk sesi video berkaitan dengan electrical appliances. Oke, so bagi yang first time, jangan lupa kawan-kawan penonton tekan subscribe di rumah. Terima kasih banyak-banyak dan kerana support saya punya YouTube. So hari ini saya nak cerita berkaitan dengan LED downlight. Okey, ini video saya yang kedua, ketiga berkaitan dengan LED downlight. Kalau anda nak lihat berkaitan dengan kenapa tak boleh pasang earth pada casing besi video downlight ini, casing aluminium dia ni, anda boleh search cari video saya yang maybe setahun, 2 tahun yang lepas ya. Okey, hari ini saya nak rungkaikan masalah yang saya rasa kerap dihadapi oleh pengguna LED downlight. Okey, very common problem, iaitu kenapa apabila saya offkan switch lampu, downlight saya tu nampak macam masih menyala tapi malap, seperti pada gambar ini. Okey. So seperti pada gambar ini, dia tidak 100% padam. Masih ada nampak lagi nyalaan dia. Right. So apa yang menyebabkan masalah ini? Okey, apa yang menyebabkan masalah ini dan kenapa dia masih menyala, malap sedangkan switch lampu sudah di off kan. Okay, so video ini saya akan cuba tunjukkan pada anda kenapa ia berlaku dan apa kemungkinan yang menyebabkan ia berlaku. Jadi sebelum kita further tengok sedikit eksperimen yang saya akan tunjukkan, saya mohon kepada anda yang menonton supaya tidak mengikut langkah-langkah yang saya buat ini. Coba di rumah sekiranya anda tidak tahu berkaitan dengan keselamatan elektrik. Okey, so saya bagi warning lah ya, anda lihat supaya di hujung video ini nanti anda boleh tahulah, oh sekiranya lampu anda begitu, anda off dia jadi begitu malap sikit, anda tahu apa yang berlaku dan anda boleh ambil tindakan untuk perbetulkan. Cari wireman kah, cari sesiapa saja technician yang boleh bantu anda. Alright, so kita lihat eksperimen yang saya buat. Oke, so di sini saya ada satu unit LED downlight, right, yang menggunakan driver. Ini driver dia, LED driver. Oke, so saya explain satu-satu dulu. Oke, LED driver ini dia beroperasi menggunakan AC 85 sehingga 245 volt. AC bekalan kuasa 85 hingga 265 265 volt. So itu adalah voltan yang kita boleh bekalkan pada driver ini supaya dia boleh membekalkan DC 24 hingga 96 volt untuk drive LED downlight ini. Okey, kalau kurang apa berlaku nanti kita lihatlah. Ini multimeter untuk saya ukur voltan yang pergi ke driver, pergi ke downlight. Ini variable AC power supply bench yang saya akan gunakan untuk laras voltan masuk ke downlight ini. Okey, so saya akan buat penyambungan di sini. Ada yang terdedah, so saya harap anda tonton video ini untuk anda dapatkan maklumat dan bukannya anda coba sendiri di rumah. Okey, apa yang saya akan buat nanti, saya akan bekalkan voltan 240 volt daripada AC ini
dan masuk ke driver. Voltmeter ni digunakan untuk mengukur voltan AC yang pergi ke driver ini. Okey, driver ni ke lampu lah. So kita tengok lampu ini nanti apa yang berlaku apabila saya slowly secara perlahan turunkan voltan. Okey, turunkan voltan, kita lihat apa yang berlaku pada lampu. Anda boleh lihat penurunan voltan nanti. So sekarang saya akan onkan switch. 1 2 3 on. Okey. So anda boleh lihat lampu tu menyala dengan sangat terang. Okey, bekalan kuasa adalah 242.9. Okey. So lampu sangat terang. So sekarang saya akan secara perlahan-lahan turunkan. Anda lihat voltan tu dia akan turun 1 2 3, lampu terang. Anda kena ingat balik driver tadi dia untuk menghidupkan lampu dia menerima voltan AC 85 volt minimum dan maksimum 265. Okey. So kita tengok multimeter ni. Saya turunkan voltan. Anda boleh lihat dia turun ke 200. Saya akan turun sampai 85. Kita lihat lampu tu masih menyala dengan terang, tak ada gangguan. 100. Okey, sekarang 95 saya berhenti, tengok lampu masih sama. Saya turunkan lagi sampai 83. Okey, 83. Okey, 83. Sekarang saya turunkan lagi. Anda tengok lampu, tengok meter. Pergi ke 57, boleh nampak dia malap sikit dah. Turun lagi, pergi ke 40, nampak dia makin malap. 38. Turun lagi 30 volt. Okey. 30 volt AC yang masuk ke lampu tu. Right, turun lagi. So nampak dia tidak padam, makin malap. Okey, turun lagi sikit. Okey, dah hilang. Betul ke hilang? Okey, maintain 21.30 Okey, adakah lampu ini betul-betul padam 100%? Saya akan offkan lampu bilik ni supaya kita lihat. Okey, so saya sudah offkan lampu bilik. Anda lihat LED ni malap. Macam inilah LED yang anda nampak. Okey. Yang anda nampak ketika anda offkan switch di rumah. Okey, mungkin anda pernah nampak sekiranya lita di rumah anda ada masalah, nampak begini. Berapakah voltan yang diterima masuk ke sini? Sekarang kita lihat pada meter ini berapa tu. Okey, saya adjust berapa volt. 21.34. Ini yang masuk ke lampu. Okey, ini yang masuk ke lampu. Right? 21.3. Voltan AC masuk ke sini menyebabkan lampu ini nampak malap ketika anda offkan switch itu. Maksudnya ketika anda offkan switch, saya turunkan lagi. Saya cuba turunkan sehingga saya nampak lampu itu betul-betul padam. Saya decrease lagi. Dia padam 100%. So kalau dapat 19 volt dia padam habis. Kalau saya naikkan sikit, dia dah mula nampak kan 20 volt macam tu. So 20 volt ini yang masuk ke LED, anda nampak macam malap ketika anda offkan switch. Kenapakah dia nampak malap walaupun anda dah offkan switch? Itu kita cerita selepas ini. Okey, so kalau anda nampak LED anda malap seperti ini ketika anda offkan switch, maksudnya kurang lebih mungkin LED lain-lain Okey, so saya kata kurang lebih
begini yang berlaku. Ada voltan yang masuk ke mana? Pergi ke lampu ini, menyebabkan lampu itu nampak malap. Dari mana dia datang? Lepas ini kita cerita. Okay, so ingat 20.75. Mungkin lampu jenama lain, driver yang lain, voltan pun berbeza. Okay, mungkin 18, mungkin 15, mungkin lebih daripada 20, begitu. So, ini voltan yang menyebabkan lampu ini nampak malap ketika Anda off-kan switch. So, saya akan on-kan lampu semula. Okay, so kita lihat semula sebenarnya lampu ini masih malap, ada nampak malap sebab ada lampu bilik saya hidupkan, so tidak nampak sangat. So sekarang voltan yang pergi untuk lampu ini malap adalah 20.7. So kalau saya ambil test pen, saya coba cek voltan ini. Okay, saya coba cek pakai test pen, dia tidak menyala. Dia tidak menyala. Sebab apa? Test pen ini anggaran dia untuk hidup, untuk menyala, neon dia ni adalah berapa watt? 100 hingga 500. Ada dekat body test pen. So Anda boleh lihatlah pada test pen Anda. Saya tunjukkan dekat screen. So itu test pen. So oleh sebab voltan kita 20 volt, maka test pen tak dapat menyala. Jadi, ini yang saya nak katakan, jangan cuba di rumah. Okay. Lampu ini sebenarnya malap. Sekarang yang di sini adalah 20 volt. Okay, so saya ambil clamp meter, tengok 0.01, dia sangat rendah lah. Okay, arus dia hampir kosong lah, kosong. Voltan saja ada, voltan dia 20 volt ada, current hampir tidak ada. So itu lampu itu malap. Mungkin dalam 0.0001, 0.0009, okay, ampere, so sangat rendah. Kalau saya sentuh, adakah saya kena renjatan? Saya tidak kena renjatan. Okay. Ini hanya 20 volt AC. Okay. So, kalau di rumah Anda off switch, Anda pun kemungkinan akan jumpa bagi technician ataupun wireman yang pernah mengalami masalah seperti ini, nak buat troubleshooting, Anda memang akan ambil masa sikit untuk cari kenapa ini berlaku, ya. Neutral, live. So, sentuh tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi please jangan cuba di rumah. Okay, saya tunjukkan pada Anda. Alright, so itu yang kita jumpa daripada eksperimen ringkas ini. Okay, so Anda dah lihat macam mana lampu ini boleh malap. Lampu ini malap sebab dia menerima voltan. Okay. Kurang lebih lampu jenis inilah yang saya pakai. Mungkin di rumah Anda lain. Okay, sebab model lain-lain, driver lain-lain, so mungkin voltan Anda berbeza. Tapi lampu yang saya pakai, yang saya gunakan untuk eksperimen ini 20 volt kurang lebih begitu, dia nampak malap. So maksudnya walaupun Anda off-kan switch itu, lampu tidak padam sepenuhnya, apa punca? Oke, so punca dia ada kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, mungkin saya salah, mungkin saya betul, tapi saya ada juga buat bacaan. Oke, lampu itu dapat bekalan voltan daripada apa yang dinamakan residual voltage. What is residual voltage? Dia macam voltan bocor. Voltan bocor yang berada di dalam lital di rumah Anda. Voltan bocor. Dia ada residual current, residual voltage. Apa maksud residual ni? Bocor lah. Okay.
voltan itu bocor, mungkin tersentuh, mungkin hampir, mungkin disebabkan oleh kabel terminal yang terlalu dekat, terminal live yang terlalu dekat, terminal di dalam switch yang terlalu rapat. Dia tidak bersentuhan 100%, tetapi Anda kena tahu bahawa AC ini, arus ulang-alik ini, dia menghasilkan medan elektrik. Medan elektrik. Apabila arus mengalir melalui kabel, arus mengalir melalui copper bar ke apa-apa kan, sekiranya dia berdekatan, dia ada keupayaan untuk mengaruh arus menyeberang. Itu yang berlaku. So, bukan touch direct. Sebab itu kita tengok tadi keputusan itu, current yang saya ukur tadi itu, current ketika 20 volt itu, dia hampir total zero, but it is not zero actually. This zero, probably 0.0009, sangat rendah dalam microampere, but the voltage is 20 over volt. So that's why LED ini menyala. Macam mana dia menyala? Dari dalam driver ini ada transformer, ada power supply, ada electronic parts, ada capacitor. So driver ini akan masih memproses voltan itu 20 volt dengan arus yang sangat rendah itu, dan dia hasilkan pergi sini, hasilkan pergi kepada LED. So LED electronics, dia boleh bermula hidup menggunakan voltan yang rendah, arus yang rendah. Dia tidak sama seperti fluorescent light ataupun filament bulb. Kalau fluorescent light, of course dia mesti pakai 110 volt ataupun 220 volt, barulah dia akan energize, hidup. Di bawah itu no, dia tak akan hidup. Sama juga macam filament. Filament kita boleh pakai dimmer kan? Kita boleh pakai dimmer if it is filament type, you can use dimmer. Untuk dimkan lampu itu. Sama konsep lah seperti ini tadi. So dimmer itu dikontrol voltage. Pada dim naik ke atas makin bright. Macam tu, dikontrol voltage. So sekiranya di bawah voltan, lampu filament pun tak akan hidup, tak mampu memanaskan filament. Alright. So itu bezanya LED ini dengan lampu konvensional seperti fluorescent dengan filament light. So elektronik, itu beza ada elektronik. So apa yang harus dibuat sekiranya masalah itu berlaku? So Anda carilah technician yang ada alat-alat ukur, panggil mereka untuk troubleshoot lita di rumah Anda. Cari punca di mana arus bocor itu datang. Buat insulation test, ujian penebatan. Technician ataupun wireman yang berpengalaman tahulah macam mana, apa maksud saya. Mereka seharusnya tahu macam mana nak buat. Nak cari dari mana residual current itu datang. Mungkin off-kan, mungkin dia datang daripada lampu yang sebelah. Kalau kita off-kan ke semua switch, lampu akan padam. Tak ada yang malap. Tapi sekiranya contohlah kita on satu switch, lampu semua hidup kan? On lagi semua hidup. Kalau off satu switch, LED itu dim, tak 100% padam. Tapi kalau off satu lagi switch, dia akan totally out. That means there's something wrong inside the circuit. So technician yang berpengalaman, juru teknik, juru dawai berpengalaman, mereka seharusnya dia boleh selesaikan masalah ini, tapi dia ambil masa sedikit lah. Bagi mereka masa untuk settlekan, sebab dia memerlukan kepakaran dan pengalaman untuk mencari punca dia. So it's normal masalah pendawaian elektrik, masalah peralatan ini. Saya harap eksperimen yang saya tunjukkan tadi boleh membantu Anda, whether you are technician
or electrician, wireman yang nak buat, anda lepas ini anda tahu. Alright, so itu saja daripada saya untuk kali ini. Harap boleh membantu anda. Jangan lupa subscribe. Thank you very much. Bye bye.